اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dan qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Maka ini 6 sifat. Yang pertamanya itu sifatun nafsiyatun, dan iaitu wujud. Dan yang 5 kemudiannya itu sifatun salbiyatun. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ini sifat yang keempat daripada 20 sifat. Sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu, selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Itu kewajipan atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Kemudian wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 20 sifat atas jalanan yang masyhur. 13 sifat wujud sampai ke kalam atas jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini sifat yang keempat daripada 20 sifat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, terjemahannya adalah bersalahannya Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Hawadis ni segala perkara yang baharu. Hadis perkara yang baharu, hawadis sekalian perkara yang baharu, iaitu makhluk lah. Hawadis ke makhluk ke alam ke samalah. Hawadis ni segala perkara yang baharu, makhluk perkara yang dijadikan oleh Allah. Jadi sekalian perkara yang baharu ni adalah makhluk Allah.
Jadi hawadis makhluk Allah maknanya dia lain. Hawadis, hadis, hawadis, perkara yang baharu. Makhluk ma khalaqahullah, perkara yang menjadi akan dia oleh Allah. Makna lain-lain, tetapi bendanya samalah. Jadi hawadis ni adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Bersalahan dengan makna apa? Tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah ni. Allah Ta'ala bersifat dengan tidak serupa dengan segala yang baharu ni. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah, bersifat dengan tidak serupa ni, qadim, sedia kala. Maknanya Allah bersifat dengan mukhalafah ni sedia kala. Tetapi Allah tidak serupa dengan yang baharu ni pada sedia kala. Sedia kala ada tak hawadis? Sedia kala ada tak hawadis? Tak ada lagi. Sedia kala yang hanya adanya Allah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi sedia kalanya hawadis makhluk belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersifat dengan mukhalafah dengan yang baharu ni sedia kalanya macam mana? Sebab sedia kala hawadis, perkara yang baharu, belum lagi ada. Tiba-tiba Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisnya sedia kala. Macam mana? Sifat Allah sedia kala belaka. Tak ada sifat yang baru. Sebut kata perkara yang sedia kala adalah zat Allah sedia kala, sifat kesempurnaan Allah sedia kala. Selain daripada zat dan sifat Allah, semuanya baharu. Jadi sebut yang sedia kala zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kesempurnaan Allah sedia kala. Tidak ada sifat Allah sifat yang baharu. Jadi termasuk sifat yang sedia kala adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan dengan makna tidak serupa Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Tapi Allah bersifat dengan mukhalafah yang sedia kala. Sifat mukhalafah Allah ni pada masa sedia kala ada tak hawadis? Belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukhalafah Allah akan segala perkara yang baharu ni sedia kala kok mana? Ni ada orang ajar ni. Ni bahaya ni. Sebab itulah ilmu tauhid ni kena beraluh. Nak belajar, pastikan yang mengajar tu berguru serta dengan mahir. Jadi dia ajar Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis selepas Allah jadikan makhluk. Maka Allah pun bersifatlah dengan mukhalafah. Bukan sedia kala. Sebab sedia kala hawadis belum lagi ada. Jadi Allah nak bersifat dengan mukhalafah macam mana? Sebab hawadis belum lagi ada.
Jadi bila Allah bersifat dengan mukhalafah selepas makhluk dijadikan oleh Allah. Jadi huraiannya sifat Allah, sifat mukhalafah tu sifat yang baharu. Salah sangat-sangat begitu. Allah bersifat dengan mukhalafah ni sedia kala. Tapi persoalannya sedia kala hawadisnya belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni hok biasa tu buat misal lah. Ni misal tu buat misal kepada benda yang ada depan mata kita, misal makhluk lah. Dia misal makhluk. Saya guna ayat yang sama. Jadi kita ada satu motor Honda lah, kita letak contoh. Kemudian kita beli motor Yamaha. Berarti motor Yamaha tu kemudian. Lepas kita beli motor Honda, kita beli motor Yamaha, kita pun letak dua motor ni di garaj. Di tempat letak motor tu. Serupa tak motor Honda dengan motor Yamaha? Tak serupa. Tak serupa ni bila? Selepas beli motor Yamaha baru tak serupa? Tak. Seketika ada motor Honda saja, motor Yamaha tak ada lagi, tak beli. Ketika tu motor Honda serupa tak dengan motor Yamaha? Tak serupa dah. Motor Yamaha tak ada lagi, tak beli lagi motor Yamaha. Tapi masa tu serupa tak motor Honda dengan motor Yamaha? Tak serupa dah. Apabila beli motor Yamaha bubuh sebelah, barulah motor Honda tu tidak serupa dengan motor Yamaha. Bila tak serupa, selepas beli dua butir baru tak serupa. Dan sebelum tu, sebelum beli motor Yamaha tu, serupa tak Honda dengan Yamaha? Tak serupa dah. Semua tak nyata lah tak serupa ni. Lepas letak motor Honda sebelah, letak motor Yamaha sebelah motor Honda hak lama ni, tak serupa. Tapi nak tanyanya, tak serupa motor Honda dengan motor Yamaha hak baru ni, tak serupa lepas beli motor Yamaha ke tak serupa daripada asal lagi dah? Tak serupa daripada asal lagi. Walaupun sebelum beli motor Yamaha, motor Honda tak serupa dah. Ke motor Honda tak serupa dengan motor Yamaha ni bermula daripada hari beli motor Yamaha. Bubuh sebelah, barulah Honda tidak serupa dengan Yamaha. Begitu. Perbandingan. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk ni, tak serupa pada sedia kala. Walaupun pada masa tu Allah belum jadikan makhluk. Bukan tak serupa tu lepas daripada Allah jadikan makhluk, bukan. Allah tidak serupa dengan segala yang baharu, tak serupa tu sedia kala. Ketika sedia kala hawadis makhluk belum ada lagi, tapi Allah tak serupa dah sedia kala. Dia gitu. Boleh faham dengan misal hak motor tadi? Boleh faham? Beli motor Honda Suti, masa tu tak ada lagi motor Yamaha. Kemudian beli motor Yamaha Suti, bubuh sebelah. Serupa tak motor Honda hak lama dengan motor Yamaha baru? Tak serupa. Bila tak serupa? Selepas beli motor Yamaha baru tak serupa. Dah. Dia tak serupa asal lagi dah. Walaupun motor Yamaha tak ada lagi, tapi tak serupa dah. Faham tak? Bukan kata tak serupanya motor Honda yang lama dengan motor Yamaha yang baru selepas beli motor Yamaha. Bukan. Ada ni. Makna Allah tidak serupa dengan hawadis dengan yang baharu ni, tak serupa pada sedia kala. Bukan tak serupa bermula daripada Allah jadikan hawadis, bukan. Sifat Allah, sifat yang sedia kala belaka. Yang sedia kala, yang qadim, zat Allah. Dan sekalian sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bicara sifat mukhalafah, sifat yang keempat ini. Sebagaimana saya sebut kuliah yang bulan lepasnya. Jadi sifat-sifat Allah ni kita maklum macam sebut tadilah, qadim belaka, sedia kala belaka.
Jadi letak nombor, sifat yang pertama wujud, sifat yang kedua kidam, sifat ketiga baqa, yang keempat mukhalafah ni letak nombor susunan, sebab kalau dak susun tak boleh nak sebut. Ni bicara 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. 20. Dua sifat pun kalau kita dak susung yang pertama, yang kedua, boleh dak nak sebut dua sifat serentak? Tak boleh dak. Jadi kena susung. Jadi susung sifat Allah ni bukan sifat Allah bersusung, bukan. Susung kerana nak menyebut sifat Allah ni kidam, sedia belaka. Dia gitu. Tapi ulama susung ni ada hikmah dia. Walaupun asas pembicaraan sifat 20 bukan asas pembicaraan sifat Allah, termasuk yang kita berpegang secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat kekurangan, asalnya adalah sifat wahdaniyah. Yang zahirnya mari daripada Islam, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, nafi dan isbat dengan makna Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu hak zahir. Pergi kepada iman, asas kita nak membicarakan sifat Allah adalah keesaan, datang daripada zahirnya asyhadu an la ilaha illallah. Dan ilmu kita nak bicara sekarang, ilmu namanya ilmu tauhid. Itu keesaan. Tapi walaupun asas pembicaraan sifat Allah ni keesaan, tapi ulama susung letak wujud dululah. Ni ada hikmah dia. Sebab nak bicara apa sifat, bicara wujud dahulu. Jadi wujud Allah ni wujud yang esa. Bila Allah ni wujud yang esa, mestilah wujud Allah ni wujud yang tidak diadakan oleh yang lain. Sebab Tuhan hanya satu, esa. Jadi Tuhan yang esa ni pastilah tidak ada permulaan. Sebab kalau Tuhan yang esa, la ilaha illallah, tiba-tiba ada permulaan, tak ada Tuhan lain dah ni sekarang ni. Tuhan esa. Tiba Tuhan yang esa ni fardu takdir ada permulaan. Siapa nak buat Tuhan yang esa yang ada permulaan ni? Tak ada lah, sebab Tuhan hanya esa, Allah Ta'ala jua. Bila Allah Tuhan yang esa wahdaniyah, pastilah ada Allah, ada yang tidak diadakan, ada yang kidam, yang sedia kala. Ini susunan dia. Bila Allah ni sedia kala adanya, maka pastilah tidak ada kesudahan. Yang ada kesudahan adalah yang ada permulaan. Yang ada permulaan pastilah ada kesudahan. Sebab yang ada permulaan, yang asalnya tiada, maka ada dia dipanggil ada yang harus. Kenapa ada yang harus? Sebab terima ada dan terima tiada. Terima ada sebab sekarang sedang ada. Terima tiada, nyata sebelum tu tiada. Tiada pun terima akal, ada pun terima akal. Ada yang terima ada, terima tiada, dia panggil ada yang harus. Bila ada yang harus ni, akan timbul tiada pula kemudian. Adapun ada Allah yang tidak ada permulaan, dengan bahawa ada Allah ni tidak ada kesudahan sebab tidak ada permulaan. Jadi ada Allah ni ada yang tidak terima pada akal ketiadaan, dipanggil ada yang wajib. Kita ni ada yang harus, Allah ada yang wajib. Sebab apa Allah ada yang wajib pada akal? Sebab ada Allah tidak terima ketiadaan sebelum dan tidak terima ketiadaan yang selepas. Itu ada yang wajib. Kita ni ada, tapi sebelum tiada. Akan datang memang tiada, sebab kita asal tiada, akan kembali tiada. Buktinya orang lepas-lepas dah, tiada belaka dah kan, mati belaka dah kan. Jadi makna kita tunggu masa sahaja akan ditiadakan. Jadi ada seumpama kita ni ada yang harus, yang ada permulaan, pasti ada kesudahan. Ada yang wajib, ada Allah. Yang tiada permulaan,
pasti tiada kesudahan. Kidam baqa. Adapun syurga dan neraka ada permulaan. Ada permulaan, maka akan ada kesudahan. Tu syurga neraka tak ada kesudahan. Syurga neraka kan kekal selama-lamanya kan, tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan kekal ni bukan sifat syurga dan neraka. Hanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna syurga neraka ni macam kita juga. Ada yang harus. Syurga neraka ada macam ada kita, ada yang harus. Terima ada, terima ketiadaan. Makna kita akan tiada, akal boleh terima. Neraka akan tiada, akal boleh terima. Maka neraka ni binasa harus pada akal. Harus pada akal. Tetapi apabila syarak cerita syurga neraka ni kekal, Al-Quran cerita syurga neraka ni kekal, balik kepada syarak yang cerita mustahil pada syarak syurga neraka ni binasa. Tapi dari segi akalnya, akal boleh terima neraka ni binasa. Sebab apa? Sebab syurga neraka ni asalnya tiada, makna adanya harus pada akal, maka terima tiada kemudian, mana syurga neraka harus pada akal akan ditiadakan. Tapi bila syarak cerita syurga neraka kekal, maka wajib pada syarak syurga neraka kekal, sebab Allah yang beritahu. Maka perkara yang Allah beritahu mustahil bohong. Maka mustahil syarak syurga neraka binasa. Tapi harus pada akal syurga neraka itu binasa. Dan dia ada hukum akal, ada hukum syarak kan. Bukan hukum syarak taklifiyah yang 5 ni, bukan ni. Itu dalam usul fiqh tu, wajib, sunat, haram, makruh tu hukum syarak taklifiyah. Ni hukum syarak sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita bicara akal, syurga neraka ni asalnya tiada, kemudian Allah adakan. Jadi syurga neraka ni macam kita juga, asal tiada, sekarang kita diadakan. Maka ada kita, ada yang harus pada akal. Mana apa harus pada akal? Ada, akal diterima, sekarang kita ada. Tiada, akal diterima, sebab dahulu kita tiada. Dan apabila dahulu kita tiada, mana ada kita ada permulaan, yang ada permulaan pasti ada kesudahan. Maka harus kita tiada kemudian. Jadi syurga neraka macam kita juga, harus sahaja ada pada akal. Harus pada akal. Maknanya syurga neraka ni binasa kemudian harus pada akal. Akal ni akal boleh terima. Tapi bila tilik kepada hukum syarak, Quran yang cerita syurga neraka akan dikekalkan, maka wajib pada syarak syurga neraka kekal, mustahil pada syarak syurga neraka binasa. Dari segi hukum akal harus je lah. Faham tak ni? Sama juga macam kita dijadikan oleh Allah. Sekarang kita ada, harus ditiadakan oleh Allah, kemudian harus pada akal. Faham tak ni? Kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah. Ada kembali kita. Ada kita pun ada yang harus juga pada akal. Akal boleh terima lepas kita dihidupkan oleh Allah kembali, harus pada akal. Akal boleh terima kita akan dimatikan kembali. Ini pada akal. Tapi dah syarat cerita dah, ahli syurga kali neraka khalidina fiha abada tu kan kekal. Maka manusia yang dihidupkan kembali syurga dalam ataupun di dalam neraka kekal, wajib pada syarak. Sebab Quran cerita akan dikekalkan ahli syurga, akan dikekalkan ahli neraka. Maka wajib pada syarak
ahli syurga, ahli neraka manusia ni akan dikekalkan oleh Allah. Kemudian kekal syurga neraka, kekal penghuni syurga neraka dikekalkan oleh Allah. Tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekal sebagai sifat syurga neraka, bukan kekal sebagai sifat manusia yang dihidupkan kembali oleh Allah. Sebab apa? Sebab syurga neraka manusia sendiri hanya harus sahaja ada dan harus tiada. Adapun Allah Ta'ala ada yang wajib, yang tidak terima permulaan terdahulu dan tidak terima tidak terima ketiadaan terdahulu dan tidak terima ketiadaan di masa akan datang. Adam, ketiadaan terdahulu dipanggil Adam sabik, ketiadaan yang akan datang dipanggil Adam lahik. Jadi ada Allah ada yang wajib, tidak terima Adam yang sabik dan tidak terima Adam yang lahik. Itu ada yang wajib. Ini sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat qidam Allah, sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada Allah ada yang wajib, ada Allah ada yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan, maka Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini susunan dia, susunan yang diatur oleh ulama muktabar, yang mana susunan tu ada hikmahnya yang tersendiri. Sebab itulah hak susunan kaedah sifat 20 ni tak payah duk soal lah. Faham tak ni? Sebab susunan kaedah sifat 20 ni diterima pakar 1000 tahun lebih dah. Bermula dari kurun yang keempat lagi dah. Kita kurun yang ke-15 sekarang. Dan diguna pakar di seluruh pelosok dunia. Dan diguna pakar oleh imam-imam muktabar yang kemudian. Imam muktabar tu sama ada imam fuqaha ke, imam mufassir ke, imam muhaddis ke, semuanya menerima pakar hak kaedah sifat 20 seluruh pelosok dunia. Kita orang kemudian tak payah petikar lah, tak layak kita nak petikar, tak layak. Kita tak mengaji kaedah sifat 20, kita tak faham, kita senyap sudahlah. Kita senyap sudah. Bunyi-bunyi itu orang jahil satu hal yang tidak menyedari diri jahil. Dia rasa macam ilmu yang ada di dia itu ilmu yang lebih nak banding dengan ulama-ulama muktabar yang terdahulu. Sebab apa? Sebab ulama-ulama muktabar yang terdahulunya memang tidak ada CJ pun. Tak ada CJ belaka ulama-ulama muktabar terdahulu. Orang sekarang CJ tinggi-tinggi. Dia merasakan bahawa ilmu dia lebih tinggi. Dia pertikailah hak kaedah-kaedah yang disusun oleh ulama terdahulu, kemudian diterima pakar oleh ulama-ulama muktabar yang kemudian 1000 tahun lebih dah. Pada ni. Kalau ada kata kaedah sifat 20 ni payah, caranya cara yang menyusahkan. Kalau payah menyusahkan bukan kaedah sifat 20, kaedah penyampaian. Tu bab lain pula, itu kelemahan penyampaian, bukan masalah kaedah sifat 20. Memayahkan, menyukarkan itu penyampaian. Ada ni, bukan kaedah. Kalaulah kaedah sifat 20 ni memayahkan dan menyukarkan, kaedah tu akan pupuh je. Lama dah kaedah tu pupuh, tapi 1000 tahun lebih dah seluruh pelosok dunia. Lepas tu kadang-kadang timbullah kenyataan-kenyataan yang tak betul, tetapi nisbah dengan orang awam ni makan. Tak betul sangat-sangat, tapi nisbah dengan orang awam ni terpengaruh. Ni kita ambil sebagai pengajaran untuk pengajaran kita dan pengajaran keluarga kita. Kita sama, keluarga kita sama ni sekarang ni banyak mengikuti hak YouTube apa semua tu. Di dalam tu kadang-kadang
keluar perkara-perkara yang mengelirukan. Mengelirukan. Dia bab pegangan ni keluar perkara yang mengelirukan, haram awal-awal lagi. Kalau kita tilik molek, kenyataan yang keluar tu tak salah pun. Betul lah kalau kita orang pandai, kita boleh tanggung ikut jalan yang betul. Tapi kalau orang awam, dia tak pandai tu, dia keliru lalu dah bagi dia. Jadi orang yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan, walaupun kenyataan tu tak salah, kalau kita nilai balik, hukumnya tetap haram. Ni sebagai contoh lah. Ni pastilah kita biasa dengar. Kalau ditanya, wajib ke ngaji sifat 20? Dia tanya kita, wajib ke ngaji sifat 20? Wajib tak? Wajib. Lepas tu, sahabat tak ngaji sifat 20. Imam Syafi'i tak ngaji sifat 20. Lepas tu, kalau kata wajib, berdosa sahabat, berdosa Imam Syafi'i. Ni semua ni nak mengelirukan orang awam. Senyaklah kitanya. Dia tanya, ngaji sifat 20 wajib ke tak? Kalau kita jawab tak wajib, dah mau ngaji apa benda? Ngaji apa kalau tak wajib? Wajib. Dah wajib sifat 20 ni kurung yang keempat. 3 kurung yang pertama berdosa habis orang. Bagaimana? Kalau dibahas gitu kok, semua ilmu tak wajib belajar belaka lah. Semua ilmu tak wajib belajar. Belajar apa? Belajar kitab apa? Belajar kitab tauhid apa pun, kitab fiqh apa pun, ada masa Nabi. Ada Nabi ajar kepada sahabat, kitab gitu. Bab gitu ada. Semua ilmu tak ada masa Nabi. Kaedah ilmu tu tak ada masa Nabi. Ada masa Nabi. Ilmu pembicaraan bab hadis tak ada masa Nabi. Lepas tu duk belajar dalam kening tu. Wajib ke tak? Wajib. Wajib apa masa Nabi tak ada? Contoh mudah kalau tanya kita, wajib tak ngaji hukum tajwid? Kalau tanya kita, wajib tak ngaji hukum tajwid? Wajib hukum tajwid ada masa Nabi? Pada ni kaedah tu memang tak ada masa Nabi. Tapi ilmu tu ilmu syariat, ilmu Nabi bawa. Kaedah susunan tu, wujud, kidang, bakok, susunan tak ada. Tapi berpegang Allah ada tu bukan Nabi bawa. Allah sedia, Allah kekal tu bukan Nabi bawa. Kaedah, kaedah tu malah tak ada. Semua kaedah ilmu tak ada belaka. Hak contoh mudah tajwid tu lah. Hukum nun matilah, hukum ming matilah, mak itu, mak ini, mana ada masa Nabi? Kalau wajib belajar, sahabat tak belajar tu, hukum nun mati, hukum ming mati, berdosa sahabat. Susun kaedah tu tak ada lah masa Nabi. Tapi nun mati berjumpa dengan huruf bergang-gang, baca bergang-gang ni, Nabi lah yang baca begitu. Tapi nama ikhfa, iqla ke, idgham ke, izhar ke, memanglah tak ada nama tu pada masa Nabi. Tapi baca secara ikhfa, izhar, iqla, idgham tu, itulah cara Nabi baca. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, itulah akidah Nabi ajar. Faham tak ni? Jadi, hak kita belajar kaedah sifat 20 ni, wajiblah kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat, mereka mengenal Allah direct kepada Al-Quran dan hadis. Kita kemudian ni tak pandai Quran, tak pandai hadis. Quran pandai baca comel tu bertuah sangat dah tu. Maka ulama yang
berlandas pada Quran hadis, mereka pun susun kaedah, kemudian keluarlah kaedah sifat 20. Itu je. Kaedah tu tak ada masa Nabi, tapi isi pegangan tu akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah. Kalau kita nak kembali kepada kaedah pada masa Nabi, kita kena mendalami satu Al-Quran. Belas-belas ilmu yang kita wajib kena menguasai. Mampu kita orang awam? Tak ada mampu. Tadilah baca Quran comel tu memang bertuah sangat dah. Ni kita orang Melayu ni, Quran kata apa? Tak tahu. Bukan Quran kata dalam surah-surah Quran besar. Quran kata apa dalam surah Ad-Duha? Tak tahu. Quran kata apa dalam surah Al-Haakumut Takasur? Tak tahu. Dah tu dah baca semua dalam semayang, baca je. Baca comel, alhamdulillah. Dah Quran kata apa? Tak tahu. Ni kita orang awam. Jadi macam mana kita nak kenal akidah Al-Quran? Jadi bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun susun kaedah sifat 20. Macam mana nak baca Al-Quran? Sebagaimana Nabi baca, ulama pun susun kaedah ilmu tajwid yang memang tak ada pada masa Nabi, tapi bacaan-bacaan tu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya wajib tak ngaji 20 tu bukan tanya betul benar tu. Ditanya nak mengelirukan orang. Wajib tak ngaji 20? Kalau kata tak wajib, awak belajar apa kalau tak wajib? Kalau kata wajib, habislah berdosa sahabat, habislah berdosa Imam Syafi'i. Sebab sahabat tak ngaji 40. Nabi, Imam Syafi'i tak ngaji 40. Dia letak gitu. Dia mengelirukan. Dia mengelirukan. Ni haram awal-awal lagi ni. Oh, mengaji sifat 20. Orang ngaji universiti pun pening lagi dia kata. Bayangkan nak ngajar kapung ni. Tengok macam mana orang Badawi masuk Islam. Tapi tak ajar pun payah-payah sifat 20. Mereka terus balik kepada kaum mereka, mereka Islamkan kaum mereka. Bukan setakat tu. Nabi hantar sahabat untuk ajar agama kepada kaum mereka. Kaum mereka datang je pernah belajar agama. Permulaan tu sahaja. Merekanya masuk balik pada kaum mereka, dakwah kaum mereka masuk pada agama Islam. Kemudian akan menyusul pula ilmu-ilmu agama. Bukan setakat tu je. Lagipun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat ni turun satu. Faham tak ni? Tak sama pada masa kita. Kita ni terima syariat agama yang sudah lengkap. Bayangkan dia kata, kalulah Nabi, orang Badawi masuk Islam, Nabi nak suruh belajar dulu kaedah sifat 20, ngapa dulu? Bilalah mereka boleh balik kepada kaum mereka, kabilah mereka untuk kaum dan kaum masuk Islam, dia kata. Nabi tak menyusahkan, terus balik kampung, dia kata. Bukan setakat tu agama yang Nabi bawa. Ni orang yang jahil kaedah sifat 20. Tiba-tiba dia nak mengelirukan masyarakat awam. Kalau tak mau ngaji sifat 20, macam mana akidah kita? Akidah kita direct pada Al-Quran lah. Mampu ke kita direct pada Al-Quran? Ada ke guru yang alim ilmu Al-Quran, mengajar ilmu tafsir, alim satu Al-Quran, alim hadis Nabi SAW, alim belah-belah ilmu yang boleh ajar akidah kepada masyarakat sebagaimana sahabat, tabi'in dan khulafah di kalangan salafus soleh terdahulu ajar masyarakat mereka dengan akidah Quran. Ada tak masa kita? Masa kita ni ambil Al-Quran, tafsir, hurah setakat tu je. Tak mampu. Kalau ada guru yang mampu sekalipun, kita yang nak menerima ni tak mampu. Tambahan pula nak cari guru yang mampu pun berat dah sekarang ni. Nak direct pada akidah Al-Quran. Nak direct pada akidah Al-Quran, dia tak boleh pakai hanya satu ayat. Dia kena menggunakan satu Al-Quran. Akidah satu Al-Quran. Nak ceritanya maknanya
Masyarakat kita tak mampu nak direct pada Al-Quran ni. Orang yang belajar ni tiap minggu kuliah tafsir Al-Quran, balik dah. Habis ulang, balik. Istiqamah. Hujang ke panah ke siapa? Pada hujang ke panah ke siapa? Hujang panah ni bukan orang kereta. Orang kereta sama je hujang panahnya. Orang kereta ni kalau hujang tak boleh mari ngaji. Panah je boleh mari ngaji. Mana hujang panah pun istiqamah ni orang naik motor lah. Orang naik kereta tak ada isu hujang panah. Hujang panah ni isu kepada orang naik motor. Maknanya naik motor pergi ngaji hujang panah istiqamah. Naik motor sejak setengah hujang baru sapar. Ada ni. Belah tahun istiqamah belajar. Maknanya dia belajar kitab tafsir tu habis ulang dah. Bila ajar melalui kaedah sifat 20, pergi pada bicara bab qada dan qadar, tak lepas langsung. Kenapa hak akidah qada dan qadar Al-Quran tak cukup ke? Tak cukup. Apa qada qadar tu akidah Al-Quran? Dah di ngaji dah tafsir Quran sampai ke khatam ulang balik. Quran tu cukup. Orang yang menyampai tu tak cukup. Orang yang menyampaikan cukup. Orang yang menerima ni tak mampu. Akhirnya belah tahu. Bila bicara berkaitan dengan kaedah sifat 20, pergi pada qada dan qadar, akidah Al-Quranul Karim tak lulu. Sando kawan tu. Dah ngaji belah tahun, 20 tahun. Siapa ketua duduk istiqamah ulang alik. Tiba-tiba akidah tak lulu. Sebab apa? Orang awam tak mampu nak terima. Yang menyampaikan tu mungkin menyampaikan cukup, mungkin tidak cukup. Sebab ada tak pada masa sekarang orang yang boleh menyampaikan akidah Al-Quran sebagaimana salafus soleh di 3 kurun yang pertama, kurun sahabah, kurun tabi'in, kurun tabi'in, yang boleh mengajar akidah direct pada Quran hadis. Ada pada masa kita sekarang, ada ke tak? Tak ada. Lepas tu kaedah sifat 20. Wajib kita belajar melalui kaedah sifat 20. Tiba-tiba kata tak wajib, tak belajar. Lepas tu akidahnya macam mana? Quran dan hadis yang kita tak mampu pun. Ni bagi mengelirukan. Hukumnya haram awal-awal. Walaupun kalau kita selidik balik, tak salah dia kata tu. Tapi mengelirukan. Tambahan pula pada masa kita sekarang ni pula, yang mengajar kaedah sifat 20 pun tidak berkelayakan mana. Akhirnya jadi menyusahkan. Orang pun beranggapan kaedah sifat 20 ni menyusahkan. Walahal menyusahkan tu penyampaian orang yang tidak berkelayakan. Bukan kaedah tu menyusahkan. Ngajar orang kampung. Di seorang kampung apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Selagi tak ingat, tak boleh nak alih. Lelah lah orang kampung. Itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ni lagi tak pandai. Minggu depan mari saya tanya. Tak lepas juga, tak boleh alih. Ni menyusahkan. Ni menyusahkan. Itu bukan kaedah sifat 20. Orang yang menyampai yang tidak berkelayakan. Apa ilmu sekalipun, comel mana ilmu sekalipun yang disusun oleh ulama, tetapi kalau orang yang menyampaikan tidak berkelayakan, jadi rosaklah ilmu tu sendiri. Rosak ilmu tu sendiri. Ini akhir zaman. Quran hadis
kita hanya pandai membaca Quran, kita hanya pandai membaca. Kita pun nak berakidah oleh kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 pula nak cari orang yang berkelayakannya sukar. Ini akhir zaman. Jadi akidahnya macam mana? Akidahnya cukar cemaking. Bayangkan dengar belah-belah tahun istiqamah, habis Al-Quran, tafsir Al-Quran ulang, akidah tak dulu. Tak akhir zaman. Ada ni. Ngaji kaedah sifat 20 dah, tapi tak kena pula kaedah penyampaian, jadi punah ganah juga. Tapi bukan kaedah sifat 20, penyampaian orang tu. Penyampaian tu salah, bukan kaedah tu salah. Ada ni. Lepas tu ada orang kata pula tu ngaji sifat 20 tu percaya pada benda-benda khurafat. Tak. Dia tak ngaji sifat 20. Dia ngaji tak faham. Ataupun guru yang tidak berkelayakan ajar ke dia. Dia jadi orang yang terbabit khurafat. Tu puak sifat 20 tu. Apalah letak seumpama tu. Mana hati tu tak puas, hati tu macam hasad iri sangat kepada kaedah sifat 20. Kerana orang tu melakukan perbuatan khurafat, dia sandar pada puak ngaji sifat 20. Allah diubuh gitu. Kenapa tergamuk nak sandar gitu? Tak boleh kata kaedah sifat 20 jadi amal khurafat, tu salah dia. Bukan kaedah sifat 20. Ni maknanya punyalah hati tu. Bunyi kaedah sifat 20 ni benci sangat-sangat. Apa sebab dia sebenarnya? Kaedah sifat 20 yang diguna pakai 1000 tahun lebih dah, seluruh pelosok dunia, ulama-ulama muktabar kemudian terima kaedah sifat 20. Yang kita nak benci sangat tu kenapa? Mana kita nak mengekali masyarakat kita dengan jahil akidah. Dah kita balik pada akidah Quran. Kamu tak mampu nak ajar akidah Quran. Kami mampu. Yang nak menerima tu tak mampu. Kalau dia kata dia mampu pun kita tak percaya dah. Kalau kamu mampu sekalipun, orang yang nak menerima tu macam mana? Maka kita kena adalah juga ilmu-ilmu yang mana kita bila mari golongan-golongan yang nak mengelirukan kita tu, kita tak makan. Sebab kita faham dah kewajipan kita adalah mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayat Quran. Perintah kita mengenal akan Allah. Wajib kita mengenal akan Allah. Kalau salafus soleh mengenal Allah direct kepada kaedah Al-Quran. Kita sekarang kewajipan kita mengenal Allah, kaedah yang kita pakai kaedah sifat 20, maka wajib kita mengaji kaedah sifat 20 untuk menunaikan kewajipan asalnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dah pada masa Imam Syafi'i tak mengaji 20, masa Imam Syafi'i mengenal Allah melalui kaedah Al-Quran direct. Itu je. Kita wajib mengenal Allah. Itu ijma' ulama tetap dah perintah Al-Quran. Kita mengenal Allah melalui kaedah sifat 20. Maka belajar kaedah sifat 20 hukumnya adalah wajib bagi kita sekarang. Gitu kan? Pada mazhab Imam Syafi'i, mereka mengenal Allah melalui Al-Quran dan hadis direct. Bukan melalui kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 ni kurung yang keempat. Kemudian dah Imam Syafi'i kita kurung yang kedua. Jadi kita ngaji kaedah sifat 20 ni kena faham jugalah. Mana kita mengaji kaedah sifat 20 adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji molek kaedah sifat 20 ni, kita akan berpeganglah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama susun sifat 20 ni ada hikmah dia tersendiri. Jadi Allah ada yang wajib, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Maka Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan makna tidak serupa Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Tidak serupa pada zat,
tidak serupa pada sifat dan tidak serupa pada perbuatan. Di hurah pula situnya. Tidak serupa pada zat, tidak serupa pada sifat dan tidak serupa pada af'al, pada perbuatan. Tidak serupa pada zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak berjisim, yang tidak berbentuk. Zat Allah zat yang tidak bertongkar, dan kitab disebut tidak berbentuk, dan zat Allah tidak bertempat. Adapun zat yang baharu ni berbentuk, berjisim dan bertempat, itu zat yang baharu. Kemudian tidak serupa pada sifat Allah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Sifat makhluk ni sifat yang baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Adapun sifat segala yang baharu ni sifat yang baharu yang Allah jadikan. Gitu. Sifat yang baharu ni pula, sifat yang baharu ni tidak bekas sama sekali. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah, Allah yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Sebaliknya, sifat hawadis, sifat kita mana? Sifat kudrah kita, sifat juga dipanggil. Sifat kudrah Allah, sifat juga dipanggil. Sifat kudrah kita lah, kita ni hawadis, perkara yang baharu. Jadi sifat kudrah kita dipanggil sifat juga. Sifat kudrah Allah qadimah, sedia kala. Sifat kudrah kita hadisah, baharu. Yalah, qadimah dengan hadisah tu tak payah mana dah. Qadimah tu marbutah di hujung tu. Sifatun qadimatun. Sifat yang sifatun kan tu marbutah tu kan. Qadimatum. Sifat yang sedia kala. Kudrah kita sifatun hadisatun. Hadis hawadis yang baharu. Qadimah yang sedia kala, hadisah yang baharu. Jadi sifat kudrah Allah sifat yang qadimah yang sedia kala. Kita ada sifat. Sifat kita ni sifat kudrah yang hadisah. Jadi tak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu pada sifat. Yang pertama, sifat kudrah Allah qadimah. Sifat kudrah kita hadisah, tak sama lah. Pada ni, sifat kudrah Allah qadimah. Sifat kudrah hamba ni, sifat kudrah manusia hadisah. Dah serupa tak qadimah dengan hadisah? Tak serupa kan? Sifat kudrah Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Sebaliknya, sifat kudrah hamba yang hadisah tak bekas sama sekali. Tak serupa tu. Ada ni, sama-sama sifat. Sifat kudrah Allah, sifat kudrah hamba. Yang pertamanya, mukhalafahnya mana? Tak serupanya di mana? Sifat kudrah Allah qadimah. Sifat kudrah hamba hadisah. Tak serupa. Nak serupa mana qadimah dengan hadisah? Sedia kala dengan baharu takkan nak serupa. Tak serupa laginya kot mana? Tak serupa laginya sifat kudrah Allah yang qadimah. Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Adapun sifat kudrah hadisah tak bekas sama sekali. Tak serupa kan? Ada ni. Itu tak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu pada sifat. Tak serupa yang pertama, sifat kudrah Allah qadimah, sifat kudrah hamba hadisah.
sifat kudrah Allah menjadikan segala-gala. Sifat kudrah hadisah ni tak bekas sama sekali. Ni sifat kudrah kita ni, tenaga ni. Tak bekas apa selepas bertenaga ni lah boleh mari majid surahnya. Kenapa kata tak bekas? Boleh gerak diam tu, itu semua perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan perbuatan kita dengan sifat kudrah kita, bukan. Gerak diam kita itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Cuma pada zahirnya, kalau kita, Tuhan tidak letak sifat kudrah, Tuhan tidak jadikan kita ni ada tenaga, maka kita tak boleh gerak diam lah. Semuanya kena orang yang tolong. Bila Tuhan tidak jadikan kudrah di tubuh kita, bila Tuhan jadikan kudrah di tubuh kita, kita kembali bertenaga, maka kita boleh urus diri kita sendiri. Kita boleh gerak diam, bangun duduk sendiri. Sebab apa? Sebab Allah telah jadikan kudrah hadisah di tubuh kita tu pada zahir. Hakiki sebenar-benarnya, adakah kudrah hadisah yang Tuhan letak kembali di tubuh kita tu yang menggerak diamkan kita, yang membangun dudukkan kita? Tidak. Bergerak diam kita, bangun duduk kita, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah yang qadimah. Tak samalah. Jadi kudrah qadimah yang menjadikan segala-gala. Kudrah hadisah Tuhan letak sahaja di tubuh kita, tapi tak bekas sama sekali. Tak ada apa peranan pada hakikinya. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah wajiblah kita berpegang. Kita yang Tuhan letak kudrah hadisah ni ada pilihan dan ada perbuatan. Wajib kita berpegang. Faham tak ni? Sebab apa kita wajib berpegang? Kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan letak dah kudrah hadisah di hamba. Maka wajiblah hamba berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba bukan datang daripada kudrah hadisah, tapi datang daripada kudrah qadimah yang dirizak Allah Ta'ala. Dia gitu. Dah berpegang apa kita ada pilihan dan perbuatan? Walha, hakikinya tak ada. Jangan banyak soal lah. Faham, pegang sudah. Dalam bab ni jangan banyak soal. Apa? Jangan banyak songe. Ada? Apa? Jangan banyak songe tu. Apa makna banyak songe? Bahasa Terengganu tak songe tu? Ke bahasa standard? Orang banyak songe dia ni. Faham, pegang sudah lah yang kau banyak songe sangat. Faham macam mana? Faham bahawa Tuhan letak kudrah hadisah di tubuh kita, maka kita ahli sunnah wajib berpegang. Kita ni hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lupa, hakikinya sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan kita datang daripada kudrah Allah yang qadimah. Kudrah kita pada hakikinya, kudrah hadisah yang diri kita pada hakikinya, makhluk yang tak ada sebarang peranan. Gitu je lah. Walaupun hakikinya tak ada, tapi kita wajib berpegang ada. Ada pun hanya majazi sahaja, letak ada sahaja. Gitu je. Dan kita rasakan ada kan? Kita rasa dah ada kudrah di kita. Rasa ada lah. Kita hak ada seumur ni, kita payah nak beza. Kalau hak ada ketika kudrah hadisah ni tak ada. Ada ketika kita kembali balik Tuhan letak kudrah hadisah. Baru kita boleh beza. Sekarang ni ada dah Tuhan letak dah kudrah hadisah. Bolehlah kita kata beza dia. Sebab sebelum tu tak ada, terlampau. Sekarang ni ada. Memang kita rasa ada. Tuhan letak kudrah hadisah di kita. Tapi
Sifat kudrah Allah yang qadimah, sifat kudrah kita yang hadisah tidak serupa. Sifat kudrah Allah yang qadimah yang menjadikan segala-gala, sifat kudrah yang hadisah tak bekah sama sekali. Tak serupa yang pertama, kudrah Allah qadimah, kudrah hamba hadisah. Yang keduanya, kudrah Allah yang menjadikan segala-gala, kudrah hadisah tak bekah sama sekali. Itu mukhalafatuhu lil hawadith pada sifat. Kemudian satu laginya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada perbuatan. Perbuatan Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Adapun perbuatan hawadith atas jalan ikhtiar usaha jua. Yang hakikinya ikhtiar usaha hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah mengadakan daripada tiada dan ada. Perbuatan hawadith, perbuatan hawadith menggunakan alat, menggunakan bahan untuk mengadakan satu-satu perkara. Perbuatan hawadith ni bukan mengada daripada tiada kepada ada. Ni kita letaklah perbuatan kita, perbuatan yang baharu. Af'alullah, af'al hawadith, perbuatan yang baharu. Hak zahir ni hakikinya tidak ada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Jadi perbuatan yang baharu yang kita sandar pada perbuatan hawadith ni, ada tak perbuatan kita ni mengadakan daripada tiada kepada ada? Ada tak? Mengadakan daripada tiada kepada ada? Tidak ada. Yang kita buat daripada yang kita buatnya, ambil hak barang siap dah, kemudian kita jadikan satu benda. Faham tak? Perbuatan Allah mengada daripada kosong kepada ada. Perbuatan kita secara majazi, letak kita ada perbuatan. Ada tak perbuatan kita mengadakan daripada kosong kepada ada? Tidak ada. Datangkan contoh perbuatan kita. Contoh perbuatan kitanya memasak. Kita bukan mengadakan, kita hanya proses barang yang siap dah Tuhan buat, jadilah masakan. Ke macam mana? Hak ada dah, hak duduk beli pasar tu ada dah tu. Boleh tak orang nak memasak daripada kosong kepada jadi masakan? Boleh? Tak usah pergi pasar lah. Pergi pasar tu, pergi ambil benda siap dah. Dah masak-masak daripada kosong ni. Tak ada bahan dapur, okey, masak-masak. Masak apa ni bahan tak ada. Biar jadi tak ada pada ada. Pening kawan tu. Nak masak kena pergi beli bahan pasar. Jadi maknanya kita bukan mengada barang yang tiada. Kita hanya memproses barang yang sudah siap ada jadi masakan. Kita buat contoh, buat rumah. Kita bukan buat rumah daripada tiada kepada ada, bukan. Kita hanya ambil ni tiang, ambil latar. Tiang latar tu Tuhan buat dia ni. Buat kayu balok tu Tuhan buat. Maknanya kita hanya jadi satu rumah. Maknanya kita ambil daripada barang yang Tuhan jadikan. Kita tak ada mengadakan daripada tiada kepada ada. Itu perbuatan hawadith. Perbuatan Allah Ta'ala, af'alullah, Allah Ta'ala mengadakan daripada Adam tiada kepada ada, tanpa menggunakan sebarang alat, tanpa menggunakan sebarang bahan. Allah menjadikan manusia daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan bahan iaitu air mani, bukan. Cuma Tuhan perlaku pada zahir
bercampurnya air mani, maka Tuhan pun buat seorang manusia. Dan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tiada pada ada, bukan menggunakan bahan, iaitu air mani. Kalau Allah nak mengadakan manusia secara hakikinya, Allah perlu kepada air mani, mana Allah tidak bersifat dengan istighna. Allah perlu juga kepada makhluk Allah air mani untuk Allah menjadikan makhluk Allah yang lain, iaitu manusia. Mustahil. Tapi Allah atur asbab, mari daripada pencampuran air mani itu asbab Allah Ta'ala atur. Kalau gitu kok Allah menjadikan manusia ni daripada tiada kepada ada, bukan daripada air mani. Lah. Lepas tu saya tak mau berkahwin lah sama masa Tuhan nak jadi ada anak, ada lah. Kalau Siti Maryam boleh lah. Itu tunjukkan bahawa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa AS daripada tiada kepada ada, bukan daripada pencampuran air mani. Ada ni. Tapi itu luar biasa ke hak biasa ke, sama sahaja. Tuhan menjadikan manusia daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan bahan, iaitu air mani. Hak Siti Maryam tu lah. Ada ni. Allah menjadikan Nabi Adam bukan daripada air mani. Allah menjadikan Hawa bukan daripada air mani. Tapi hak kebanyakan ni, hak adah yang Tuhan perlakukan adalah daripada pencampuran air mani. Itu adah yang Tuhan perlaku. Hak menyalahi adah tu pun samalah juganya. Tuhan menjadikan daripada tiada kepada ada. Itu af'alullah. Beza dengan af'al hawadihnya, af'al makhluk, perbuatan makhluk, bukan menjadikan dari tiada kepada ada, hanya memproses barang yang sudah siap ada untuk menjadikan satu-satu perkara. Itu pun sandar majazi sahaja kepada af'al hawadis. Sandar letak je, bukan sandar hakiki. Pandai ni. Sebab itulah dalam setengah-setengah kitab pembicaraan berkaitan dengan bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu, hanya didatangkan bersalahan Allah, tidak serupa Allah dengan segala perkara yang baharu, hanya pada zat dan pada sifat. Pada perbuatan tidak didatangkan. Pada perbuatan tidak didatangkan. Ada ni. Dalam pati paridah didatangkan juga. Tidak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu pada perbuatan. Tapi kita tidak didatangkan. Sebab apa? Sebab yang baharu tiada perbuatan. Yang baharu tiada perbuatan. Maka kita nak bicara tidak serupa Allah dengan tidak serupa Allah dengan segala perkara yang baharu pada perbuatan. Jadi seolah-olahnya perbuatan Allah ada, memang perbuatan Allah ada, seolah-olahnya perbuatan yang baharu ada juga, tapi tak serupa. Jadi gitu pula dah. Maknanya yang baharu ada perbuatan, tapi tak serupa dengan perbuatan Allah. Walhal pada hakikinya yang baharu langsung tidak ada perbuatan. Maka tidak perlulah didatangkan tidak serupa Allah akan segala yang baharu pada perbuatan. Tak perlu. Sebab apa? Sebab perbuatan Allah Ta'ala jua yang ada, perbuatan yang baharu memang tidak ada. Maka kenapa nak datangkan tidak serupa Allah akan yang baharu pada perbuatan? Sebab yang baharu tidak ada perbuatan. Adapun yang baharu ni, ada zat ada ni. Ada zat yang baru, ada. Ada ni. Ada ke tak zat yang baru ni? Ada. Adalah, kita panggil ada lah. Quran sebut dah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan
Hikmahnya mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa taala. Makna Allah jadikan jin, Allah jadikan manusia, maka manusia ni ada, zat ni ada. Ni sifat kudrah di kita ni ada ke tak? Ada. Allah jadikan. Tapi zat Allah dengan zat hawadih tak sama. Sifat kudrah Allah yang qadimah tak sama dengan sifat kudrah kita yang hadisah. Barulah cerita tak serupa. Zat Allah yang ada tak serupa dengan zat hawadis yang ada. Zat Allah zat yang qadim, zat hawadis zat yang baru. Zat Allah tidak berjisim berbentuk, tidak bertempat. Zat yang baru berjisim berbentuk bertempat. Tak serupa situ. Sifat kudrah Allah yang qadimah ada, sifat kudrah hamba yang hadisah ada. Tapi walaupun sama ada tak serupa, sebab kudrah Allah adanya qadimah, kudrah kita adanya hadisah. Sifat kudrah Allah membekah, sifat kudrah kita tak payah bekah. Tapi ada tak sifat kudrah kita? Ada. Barulah bicara sifat kudrah Allah yang qadimah tidak serupa dengan sifat kudrah hamba yang hadisah. Sebab zat hamba ada, sifat kudrah hamba ada. Perbuatan hamba ada ke tak? Tak ada. Tak ada perbuatan. Yang berlaku di hamba tu af'alullah. Maka bila hamba tidak ada perbuatan, kenapa lagi tidak serupa Allah akan yang baharu pada perbuatan? Jadi seolah-olahnya yang baharu ada perbuatan, tak ada perbuatan yang baru. Tu gerak diam, itulah perbuatan Allah. Ada ni. Itu setengah kitab. Dia tak datangkan mukhalafah Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Sebab yang ada hanyalah af'alullah, keesaan Allah pada perbuatan. Yang ada hanyalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Makhluk tidak ada perbuatan, maka tidak serupa Allah Ta'ala akan yang baharu pada perbuatan. Tak perlu. Sebab perbuatan hawadih tidak ada. Zat hawadih ada, sifat hawadis ada. Maka sifat Allah, zat Allah tidak serupa dengan zat yang hawadih yang ada. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat hawadih yang ada. Perbuatan hanya yang adanya perbuatan Allah. Tapi setengah kitab didatangkan juga tidak serupa Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu pada perbuatan. Sebab apa? Sebab nak cerita jugalah, kita ahli sunnah wal jamaah kan, kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi kena sebut juga perbuatan hamba ni. Kalau tak sebut perbuatan hamba, nanti tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur akidah Jabariyah yang sesat. Jadi kena letak juga perbuatan pada hamba, tapi majazi, letak pinjaman saja, bukan hakiki. Maka didatangkan mana tak serupanya perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Yang pertama, perbuatan Allah mengada bertiada kepada ada. Perbuatan hawadihnya hanya himpung-himpung, cantung-cantung, capur-capur jadi satu benda, bukan mengada bertiada kepada ada. Perbuatan Allah yang bekah, perbuatan hamba hanya ikhtiar usaha yang tak bekah sama sekali, yang beza. Sebab apa? Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap hakikinya adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dia agak kena perhati moleknya adalah pada persoalan perbuatan. Persoalan zat mudah je. Zat Allah dengan zat hawadih tak sama.
Sebab apa? Hawadih ada zat juga, tapi tak sama. Sifat Allah, sifat hawadih tak sama. Hawadih ada sifat juga, perbuatan. Tak sama perbuatan Allah dengan perbuatan hawadih. Hawadih ada perbuatan ke? Tak ada. Dah tak ada nak cerita sama tak sama buat apa? Benda tak ada. Ni. Ada pada majazi. Tak samalah. Ada perbuatan Allah hakiki, perbuatan hawadih majazi. Tak sama lah. Mana kena cerita juga perbuatan hawadih. Sebab apa? Memang kita wajib berpegang, kita ada pilihan perbuatan. Kalau tidak berpegang, tunduk jadi jabariyah. Walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, bukan hakiki, sebagaimana pilihan Allah yang hakiki, sebagaimana perbuatan Allah yang hakiki, pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi, pinjaman, letak saja pada zahir je. Hakikinya sekalian adalah pilihan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kadang-kadang dalam pergi pada bicara bab perbuatan ni, kalau hak tak biasa tu akan timbul lah. Saya tak faham. Ni biasa timbul dalam FB lah. Kita duk ngaji majlis surah ni tak apa, orang ikut FB. Orang ikut FB ni ada yang sudah lama mengikuti, sambung. Ada orang yang baru-baru mengikuti. Faham tak ni? Bila baru-baru mengikuti, tak faham. Ustaz, saya tak faham langsung lah. Saya tak nampak langsung lah. Dah ada juga seumpama tu. Mana kalau orang ikut lama dah, tak ada benda pun, mudah je. Tapi kalau orang pertama kali ikut timbul tak faham tu lah. Timbul tak faham. Yelah, dia pengajian ni bukan kata pengajian. Dia ada orang mengaji ni, dia saya pun tak tahu sebenarnya. Saya ingat ke dah kita mengajar ni ada live FB. Jadi anak saya tu hak mengaji dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang tu, oleh kerana tak boleh masuk dah Thailand COVID ni, jadi mengikut online tau. Jadi saya ingat, tadi dah nak ikut online, tak ada nak ikut. Dah boleh tengok semula. Ingat aku boleh tengok semula macam live FB ni lah. Dok dia kata. Tak ada. Sekali tu je. Pulak. Gitu hak online tu. Maknanya ketika waktu guru online mengajar, kita tak boleh ikuti, maknanya kita nak ikuti tak boleh lah. Tahu? Boleh? Dah ada online, bukan live FB. Tak boleh tau. Saya ingat ke sama je. Kemudian online ni semua orang boleh ikut juga ke? Walaupun orang lain pun boleh ikut. Ada link dia. Tahu tak? Macam FB ada link juga. Terbuka. Jadi kalau online ni mana khusus lah. Begitu. Online ni khusus. Tak, saya faham kalau macam kita live FB ni kan, kalau orang ikut live FB, pada waktu tu dia ada kekangan. Tak boleh ikuti, dia boleh tengok kemudian. Saya ingat ke online ni, anak saya mengaji dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang tu online. Dah lama pun tak lagi kan. Ingat ke bila tak boleh nak ikuti pada masa online, lepas tu boleh tengok semula. Dah boleh dah, dia tak boleh ada. Gitu pasal tu. Tak sama, saya ingat ke live FB dengan online sama je. Jadi online ni dia terhad lah. Kita molek buat online juga tu. Sungguh orang baru-baru ni kok pening, tak faham lah apalah. Dah pertama kali dengar. Walah kita bicara ialah af'alullah je. Sekarang yang berlaku af'alullah. Makhluk tak ada perbuatan. Dan ni yang duk berlaku pada saya daripada kecil itulah perbuatan Allah. Zahirnya macam mana? Zahirnya perbuatan kita, bukan perbuatan kita pada zahirnya. Zahirnya perbuatan kita. Bahkan kita wajib berpegang. Benar, kita ada pilihan dalam perbuatan. Kita wajib benar berpegang, kita ada pilihan dalam perbuatan. Tapi hakikinya pilihan dalam perbuatan kita itulah perbuatan Allah. Kena berpegang. Hakikinya perbuatan Allah tidak berpegang langsung.
Perbuatan kita ni hakikinya perbuatan Allah. Tak ada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Ada ni. Jadi hanya berpegang secara zahir pilihan dan perbuatan kita, berpegang pilihan dan perbuatan kita mutlak. Langsung tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, perbuatan Allah. Oh, kalau mutlak sungguh-sungguh tak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tu kafir ijma' ulama. Kalau berpegang pilihan dan perbuatan hamba ni berbekah dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan di hamba, itu Mu'tazilah Qadariyah, khilaf kafir ataupun dosa besar, lagi bid'ah, akidah yang sesat. Maknanya kalau tak mati hak qada dan qadar, habis ha. Ada ni. Tu kadang-kadang jadi pening, tak faham, tak apa tu. Mana benda ni benda simple sahaja. Kita berbicara pun hanya bicara bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tidak serupa Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu pada perbuatan. Tak serupa macam mana perbuatan Allah, perbuatan yang hakiki, perbuatan hawadis, perbuatan yang majazi. Tak serupa. Mana hakikinya yang ada perbuatan hanya perbuatan Allah. Letak jugalah di hawadis ni perbuatan hanya atas nama ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha tu pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je. Faham? Pegang. Tak usah duk songe-songe. Tak usah duk banyak usul lah. Tak usah duk banyak usul, duk banyak korek. Kalau kita teruk juga, lepas tu kita pening kepala, pening kepala tu kerana salah kita. Tebang nak teruk apa? Tak nak teruk. Teruk, teratuk kepala, bekok kepala, sakit lah, kepala pening lah. Yang nak usul kenapa? Faham? Pegang, sudah, berhenti setakat tu. Berpegang di akidah. Sekalian adalah af'alullah, perbuatan Allah. Tapi di hati kita langsung tak ingat akan perbuatan Allah. Kita orang awam, tak ada salah apa-apa. Ini saya sebut berulang kali ni dalam bab ni. Kita hanya bicara bab berpegang. Akidah. Bukan syuhud, bukan ingatan hadir rasa di hati, bukan. Kita bicara iman, at-tasdiqul qalbi, membenar hati akan sekalian perbuatan Allah. Bukan maqam ihsan. Maqam ihsan, maqam musyahadah, itu bicara lain. Jangan campur. Berpegang, pasti rasa, pasti ingat, pasti hadir. Ni sudahlah. Awak ajar karuk, salah. Awak nak ajar apa? Nak ajar pegangan i'tiqadi. Yang awak campur dengan syuhudi itu kenapa? Syuhudi itu maqam awliya. Yang kita bicara sekarang untuk sah iman kita, permulaan agama, usuluddin, tapak agama. Yang kamu campur syuhudi hak maqam awliya tu kenapa? Itu kurniaan Allah. Hak ni hak i'tiqadi ni yang wajib kita belajar, yang wajib kita berpegang. Hak syuhudi itu kurniaan Allah kepada orang sampai maqam awliya. Itu bicara lain. Gicapu seumpama tu berpegang maka rasa ingat hadir, jadilah. Bukan. Salah sangat-sangat. Ingat baik. Kita hanya cerita ni, berpegang di akidah kita. Iman. Ini aqaidul iman yang 50 yang kita duduk ngaji ni. Hanya pegangan. Hati kita memang lalai, lupa akan af'alullah, lupa akan tadbir Allah, susung atur Allah. Yang ingat di hati kitanya perbuatan kita. Yang ingat di hati kitanya susung atur kita, rancangan kita. Kita rancang segala-galanya. Bangun pagi kita atur begitu begini, nak ke Masjid Ustaz Ahmad.
Kemudian pada pukul sekian-sekian kita punya atur rancang, kita nak pergi satu tempat, kita nak buat satu pekerjaan, sampai masa kita nak pergi sembahyang Zuhur, sampai masa kita nak keluar pula pergi sana sini, kita punya perancangan. Petang-petang nak balik awal. Sebab apa? Malam nanti kita nak berjemaah maghrib, kita nak hadir majlis ilmu. Perancangan. Tadbir kita. Dan yang rasa di hati kitanya, tadbir kita. Tak ada salah. Hakikinya, tadbir siapa? Siapa mudabbir hakiki? Siapa yang mengatur hakiki? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita rasa dah tadbir Allah? Tak rasa. Kita rasa tadbir kita. Kita orang awam, tak ada salah sikit abu. Tapi akidah kita yang mentadbir hanyalah tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihan kita, tadbir kita, perbuatan kita, itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pegangan akidah kita, iman kita. Bicara bab rasa, ingat tu bukan bicara bab akidah, bukan bicara bab iman. Itu bicara maqam aulia, wahdatul af'al, maqam wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita balik kepada bicara berkaitan dengan mukhalafah ni. Kalau dalam kitab Pati Paridah yang saya baca kuliah maghrib malam tadi itu, dia akan pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dia panggil ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih dia panggil. Dia ada ayat yang muhkamah, hadis yang muhkam. Ada ayat yang muhkamah, ada hadis yang muhkam. Ada ayat yang mutasyabihah, ada hadis yang mutasyabih. Apa dia muhkamah dengan mutasyabihah? Muhkamah ni yang terang maksud dia. Muhkamah ni yang terang maksud dia, jelas. Mana muhkamah? Contohnya, qul huwallahu ahad. Kata al-Muya Muhammad bermakna Tuhan yang esa. Muhkamah dia panggil. Terang maksud. Wa huwas samiul basir. Allah yang mendengar, Allah yang melihat, terang maksud. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas satu amat kuasa, terang maksud. Dia panggil muhkamah. Kemudian ada pula ayat-ayat yang mutasyabihah. Yang mutasyabih ni ayat yang maksudnya tak terang, tak nyata. Apa ada ni? Mana contohlah? Contohnya ayat summastawa 'alal 'arsy. Kemudian istiwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni atas arasy. Maka istiwa ni jadi mutasyabihah lah. Sebab apa? Sebab dia ihtimal banyak jalan ni. Dia mutasyabih ni ayat yang mahtamala aujuhan. Mana boleh ihtimal beberapa jalan, boleh tanggung beberapa jalan. Mana istiwa boleh tanggung makna irtifa, ulu, tertinggi. Istiwa boleh ihtimal makna istila, menguasai. Istiwa boleh ihtimal makna milk, kepunyaan. Istiwa boleh makna qahrun, kekuasaan, kekerasan. Itu istiwa. Dia banyak makna istiwa ni, boleh tanggung bagai-bagai makna. Jadi tak jelas lah, tak jelas. Hak muhkamah tadi itu terang, nyata, tak ada kesemarang dah. Allah Tuhan yang esa, Allah Tuhan yang mendengar, melihat. Tak ada kesemarang lagi, tak ada. Allah istiwa alal arsh. Istiwa ni banyak makna ni. Makna mana yang sebenarnya? Kesamarang. Dia panggil ayat yang mutasyabihah.
Ada ni. Kesamaran macam mana? Kesamaran tak jelas lah maksud dia. Sebab ada ayat istiwa alal arsh. Istiwa alal arsh ni 7 kali di dalam ayat Al-Quran. 7 kali di dalam ayat Al-Quran. Tapi dalam ayat Al-Quran juga berulang kali Allah menyebut Allah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam gua Sur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Oh, banyak pula Allah Taala menyebut Allah bersama ni. Oh, kalau pakai zahir pula, bukan di arah, bukan di langit. Ni apa ni? Kesamaran belaka. Dipanggil mutasyabihah. Pada ni. Yalah. Istiwa alal arsh 7 kali dalam Quran. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Allah di langit dan di bumi. Allah bersama, Allah bersama. Allah hampir, Allah hampir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat yang lain pula, wa huwa aqrabu ilaihi wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Ya Allah Taala hampir daripada kamu, daripada orang merih kamu lagi Allah Taala. Hampirnya. Orang merih ni hampir dah. Allah hampir lagi. Macam Allah duduk perut kita pula jadinya. Kesamaran tu tak jelas. Pada ni. Lepas tu ayat pula cerita berkaitan dengan yadullah, tangan Allah. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. 2 tangan Allah terhampar, terbuka. 2 tangan. Mimma amilat aidina. Daripada tangan kami. Berapa tu? Aidina jamak 3 ke atas. Jadi 1 ayat 1 tangan yadullah. 1 ayat 2 tangan. 1 ayat 3 tangan ke atas. Kesamaran ni. Tak jelas maksud ni. 1 ayat aini, akan mata aku, mata Allah. 4 ayat bi'ayunina, dengan mata kami, mata Allah. Jadi banyak pula matanya. Tak jelas tu. 1 mata, banyak mata. Ain pula, ain mata. Ain ni ada terjemah dengan mata. Mana apa? Ain ni biji mata. Basirah ni biji mata. Ain juga. Mata air. Ain juga dia panggil. Dirizak dia panggil ain juga. Tahu tak ain? Najis aini. Biasa dengar tak? Teka. Najis aini. Mana apa tu? Ada ain, ada benda. Jadi ain ni, ain ya nun, kena kepada basirah, biji mata. Ain kena kepada mata air. Ain kena kepada diri perkara. Ain. Atau dipanggil apa? Najis aini. Najis hukmi. Kenapa dipanggil najis aini? Ada zat najis. Ada sifat najis. Dipanggil ain juga. Jadi ain ni lafaz yang mushtarak. Satu lafaz yang banyak makna. Jadi dalam ayat Quran, aini maksud apa? Tapi situ 1 mata. Ayunina, mata kami. Apa makna pula? Ni kesamaran. Ada ni. Sama macam istiwa yang saya sebut terdahulu lah. Istiwa sama lah. Istiwa ni 1 lafaz, tapi hantaran dan makna dia banyak. Jadi kesamaran. Dia panggil mutasyabihah. Yadu sendiri itu banyak pula makna yadu.
Yadu dengan makna tangan. Ni anggota ni, yadu. Yadu dengan makna kekuasaan. Banyak pula makna yadu. Dalam Al-Quran pula, yadullah, tangan Allah. Yadahu, dua tangan. Aidina, tangan. Apa tu? Maka zahir macam mana? Sebab apa? Mutasyabihah. Pegangan kita tetap dah. Ni tetap dah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, itu tetap dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tetap dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kami syai' ni isim nakirah di halaman nafi, memberi faedah umum dengan bahawa tiada satu perkara pun yang serupa dengan Allah. Ni akidah kita tetap dah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Lepas tu ayat mutasyabih tu macam mana? Ni huraian ulama salaf, satu huraian ulama khalaf, satu huraian. Ni kita kena faham molek lah. Kena faham molek. Jalanan salafnya macam mana, jalanan khalafnya macam mana. Salaf ni jalanan hak 3 kurun yang pertama, termasuk jalanan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada ni jalanan khalafnya, jalanan selepas ada 3 kurun yang pertama, bermula di kurun yang keempat. Kedua-dua jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita tidak berpegang dengan akidah Imam Syafi'i? Memanglah kita datangkan 2 jalanan, jalanan salaf, jalanan khalaf. Jalanan salaf tu jalanan hak Imam Syafi'i. Kenapa kita tidak berpegang dengan akidah Imam Syafi'i? Sebab jalanan salah, jalanan yang rajih, yang kuat. Maka kita ini berpeganglah dengan akidah jalanan salaf, jalanan Imam Syafi'i. Tapi kita huras secara umum jalanan ulama khalaf, sebab lebih sesuai kepada orang awam. Dan kita mengaji dan kita pati pada kitab yang kecil sahaja, didatangkan 2 jalanan. Jalanan salafnya huraiannya macam mana, jalanan khalafnya huraiannya macam mana. Bukan menafikan jalanan khalaf, bukan menafikan jalanan salaf, bukan. Tapi jalanan salaf ni untuk mereka yang kejak kemah dah, tak ada dah nak persoal. Hanya beriman sebagaimana Quran menyebut istiwa, beriman dengan istiwa. Quran sebut fis samawati wal ard, di langit dan bumi, kita beriman Tuhan ayat menyebut di langit di bumi. Ayat menyebut Allah Ta'ala bersama, kita beriman Allah Ta'ala bersama. Ayat menyebut Allah Ta'ala hampir, kita beriman Allah Ta'ala hampir. Setakat tu sahaja dalam salaf. Apa maksud istiwa di langit di bumi? Apa maksud Allah bersama? Apa maksud Allah hampir? Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah je. Tu jalanan salaf. Tidak langsung bahas, tak langsung sentuh sama sekali. Menyuci Allah daripada bersama dengan makhluk. Diam, serah makna kepada Allah, sesat. Tapi kita orang kemudian ni Allah serah-serah gitu. Makna apa sebenarnya? Nak makna juga istiwa, nak makna juga di langit di bumi, nak makna juga Allah bersama, Allah hampir. Nak ambil jalan khalaf, letak makna yang selayaknya. Gitu jelah. Maknanya, kenapa kamu tidak berpegang dengan akidah Syafi'i? Kita berpegang. Kalau kita tak banyak takwilan, tak banyak nak tanya, kita berpegang dengan akidah salaf, akidah Imam Syafi'i. Tapi untuk umum tu, kita kena hurai jalanan khalaf yang lebih sesuai untuk orang awam yang yalah, ayat-ayat yang muhkamah, yang terang maksud,
Mana ayat muhkamah yang terang maksud? Semuanya pilihan Allah, semuanya ketentuan Allah, semuanya perbuatan Allah. Muhkamah terang. Hak tu pucuka cemaking. Terang kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb bagi segala-galanya. Mana apa? Hak dia belaka. Terang kan? Pun cuka cemakin do. Warabbuka. Ni. Rabbil Alamin. Tu akidah kita. Warabbuka. Yakhluku ma yasha'u wa yakhtar. Ini ayat muhkamah. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Allah lah Rabbil Alamin. Menjadi ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi yang menjadi hakiki Allah. Yang kehendak hakiki Allah. Yang pilih hakiki Allah. Perbuatan kita, kehendak kita, pilihan kita majazi sahaja. Pung cuka cemaking. Hak terang-terang. Allah mana? Khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Tidak terkecuali pun sebesar zarah. Ayat muhkamah. Pung cuka cemaking. Ini sama telah ayat mutasyabihah. Ini tangan Allah. Dua tangan Allah. Tangan-tangan Allah. Mata Allah. Mata-mata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekal wajah muka Tuhan engkau ya Muhammad. Kulli syai'in halikun illa wajah. Semua perkara binasa melainkan wajah Allah yang tidak binasa. Wajah. Ni kalau orang awam. Kalau jalan salah, Quran sebut tangan, Quran sebut mata, Quran sebut muka, Quran sebut kaki. Sudahlah, kat tu sudahlah. Dah apa maksud ni? Tangan lagi, mata lagi, muka lagi ni, kaki lagi Quran ni. Inilah letak makna yang selayaknya. Tangan Allah, kekuasaan Allah. Mata Allah, pengawasan Allah. Ada ni. Allah istiwa atas arah. Allah menguasai arah. Allah di langit dan di bumi. Allah disembah oleh mereka yang berada di langit, malaikat, dan disembah oleh mereka yang di bumi, di kalangan manusia. Allah bersama dengan mana Allah menolong, Allah memelihara. Letak mana selayaknya. Ini jalanan khalaf sesuai untuk orang awam pada masa kita sekarang. Hak ayat muhkamah pun cuka cemaking. Kejak kitanya. Kita berpegang dengan akidah Imam Syafi'i. Akidah jalanan salaf. Kenapa kamu tidak berpegang dengan akidah Imam Syafi'i? Kenapa? Mana kamu tahu? Sama ada kita berpegang dengan jalanan khalaf ke, jalanan salah ke, kamu mana tahu? Mana kamu tahu kenapa kamu tidak berpegang dengan akidah Imam Syafi'i? Kamu tahu mana kita tidak berpegang dengan akidah Imam Syafi'i? Akidah salah. Bukan akidah salah ni, serah makna kepada Allah kat tu je. Hak salah yang sebenar lah. Bukan hak mengaku salah tapi terpesong, bukan. Hak tu mengaku dia salah. Patut istiwa alal arsy, Tuhan berada atas arah. Siap. Yadullah, tangan Allah. Tuhan ada tangan Allah. Ni bukan salah. Tapi Tuhan ada tangan, disebut setakat tu je. Sebutlah Tuhan ada satu tangan. Ayat lain pula Tuhan ada dua tangan. Ayat lain pula Tuhan ada banyak tangan. Dengan dia pun pening. Ada tangan lah, apalah. Tuhan berada atas arah lah, dipakai zahir. Dah, Tuhan bersama. Apa tak terjemah? Tuhan berada bersama. Allah telah hampir, Tuhan berada hampir. Apa tak tanya gitu? Ada ni. Ni bukan golongan salah. Ni golongan yang terpesong.
Dia nak ambil akidah salaf, dia nak pakai silsilah mana? Nak pakai akidah salaf, kita ambil daripada huraian ulama khalaf. Ulama khalaf murid kepada ulama salaf. Ulama khalaf, ulama kemudian silsilah sampai kepada ulama salaf. Mereka lah yang menghuraikan akidah salafnya macam mana. Kita pun berpegang akidah salaf yang kita ambil huraian daripada ulama khalaf. Hak terpesong ni jalanan ulama khalaf dia ambil dah. Dia ambil salaf, dia terbang ambil salaf. Hak ni bukan salaf yang sebenar. Hak ni golongan yang terpesong tapi mengaku salaf. Salaf yang sebenar tidak akan bercanggah dengan khalaf. Khalaf tidak akan bercanggah dengan salaf yang sebenar. Ada ni. Khalaf tidak akan bercanggah dengan salaf yang sebenar. Ada ni. Sebab apa? Sebab khalaf adalah silsilah sampai ke salaf juga. Macam ni nak canggah salaf. Hak timbul percanggahan ni antara akidah khalaf dengan akidah salaf yang mengaku salaf yang terpesong. Tuhan berada di langit. Tuhan berada ni bukan atas langit. Bukan atas arah. Arah tu Tuhan letakkan, Tuhan jadikan di bawah. Ditunjuk di bawah arah. Tuhan terpisah daripada arah. Allah. Arah tu di bawah. Tuhan buat arah tu di bawah. Oh, ni bukan belaka ni. Walah. Jangan salah lah jalanan hak muda. Tak payah bahas dah. Berpegang sebagaimana zahir ayat, berpegang sebagaimana ayat datang, tapi zahir ayat tidak berpegang. Apa makna ayat? Serah kepada Allah, kata je. Serah kepada Allah. Beriman dengan ayat Al-Quran, hak tu tetap dah. Beriman istiwa tetap dah. Beriman ma'iyah bersama tetap dah. Beriman Allah akrab, Allah Ta'ala hampir, tetap dah. Itu ayat Al-Quran. Tidak beriman dengan ayat Al-Quran, tak ada rukuk iman lah jawapan dia. Tidak beriman dengan satu ayat sahaja, bukan satu ayat, satu huruf sahaja. Yang mana makna satu huruf tu hanya Allah yang mengetahui. Qaf, satu huruf. Satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf. Apa makna qaf? Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang mengetahui. Pun kita beriman, tidak beriman. Habis rukun iman kita beriman dengan kitab. Alif lam mim. 3 huruf. Kita beriman sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Ni sama telah pula ayat yang berulang-ulang. Istiwa alal arsh, tu tetap dah beriman. Ayat berulang-ulang, Allah bersama. Tu tetap dah berimannya. Tu ayat Al-Quran. Tapi apa makna istiwa alal arsh? Apa makna Allah bersama? Apa makna Allah hampir? Jalanan salafnya serah makna kepada Allah. Berhenti setakat tu, tenang sahaja. Macam mana dengan ulama khalaf? Ulama khalaf ni letak makna yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam salah ni jalanan yang lebih terang dan lebih nyata, yang lebih sesuai dengan orang awam, terutama pada masa kita yang ayat muhkamah bab perbuatan Allah pun cuka cemaking. Itu je lah. Saya duduk ngaji dalam buku ni, salah khalaf. Mudah-mudah je. Tak ada nak bercanggah salah dengan khalafnya. Dok. Orang khalaf ni bercanggah dengan orang salaf, mana mungkin? Sebab khalaf ni murid kepada ulama salaf. Bercanggah dengan puak yang mengaku salaf yang terpesong. Kalau ni kan banyak jenis mengaku kan, dakwa mengaku. Ramailah yang mendakwa, ramailah yang mengaku. Terpesong mengaku salaf, terpesong mengaku ahli sunnah wal jamaah. Yang terang-terang huraian tu huraian
akidah Qadariyah. Dah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terang-terang bawa akidah Jabariyah. Dah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada ni. Terang-terang terpesong daripada jalan salah. Kamilah jalan salah. Ni akhir zaman. Ada ni. Kita kena mantap molek lah. Kena mantap molek. Ayat-ayat yang kesamaran dengan tempat. Hadis-hadis pun banyak yang kesamaran dengan tempat. Hadis-hadis kan, macam hadis Nabi larang meludah ke arah kiblat. Kenapa Nabi larang meludah ke arah kiblat? Kerana fa innahu bainahu wa baina qiblatihi. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Ni hadis Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Apabila seseorang kamu dalam sembahyang, maksud hadis tu jangan kamu meludah ke arah kiblat. Ini dalam hadis Bukhari. Jangan kamu meludah ke arah kiblat dan jangan kamu meludah ke arah sebelah kanan. Kenapa? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Kerana Tuhan seseorang tadi ni antara seseorang dengan kiblat. Jadi seolah Tuhan duduk depan dalam sembahyang. Nak ludah ni ada benda tekak ni, jangan ludah kok depan. Jangan ludah kok kanan, ludah kok kiri lah. Ni bukan atas kapek comel ni. Ni berkah dia orang lah. Atas kapek comel dia ludah sebelah kiri. Siap lah ni kapek ni. Mana boleh. Dahulu ni semayang atas pasir je. Ludah kambuh lah pasir tu. Kenapa Nabi larang ludah ke arah kiblat? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Kerana sesungguhnya Tuhan bagi seseorang antara seseorang dengan kiblat. Jadi pakai zahir kok Tuhan duduk depan. Bukan di arah kalau pakai zahir. Tak. Mana kalau alisun, kalau jalan salah kok Tuhan duduk depan, Tuhan duduk depan lah. Sudahlah. Adapun jalanan khalafnya rahmat Allah di hadapan tu. Bukan Allah duduk hadapan. Tu ulama khalaf. Begitulah. Ada ni. Ada banyaklah dalam ayat Quran tu hak berkaitan dengan ayat yang mutasyabih, hadis yang mutasyabih. Macam hak kita biasa dengar hadis itulah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sehampir-hampir adalah seseorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Bukan gitu? Ketika sujud lah hampir. Kalau pakai zahir Tuhan dia di arah, macam mana sujud hampir? Masa berdiri lah hampir. Sujud turun ke latar dah nak hampir macam mana? Kalau pakai zahir hak Tuhan dia di arah. Dalam sembahyang Nabi kata hak paling hampir kita dengan Allah ketika sujud. Kalau pakai zahir Quran ini Allah Ta'ala duduk di arah, masa mana kita hampir dengan Allah? Masa berdiri ke ataupun masa sujud? Masa berdiri lah. Tiba-tiba Nabi kata, tak, masa sujud kita hampir dengan Allah. Pada ni. Jadi, macam mana kata Allah duduk di arah? Hampir Allah duduk bumi ya? Dah. Dah. Lepas tu, serah makna kepada Allah jalanan salaf. Khalah letak makna yang selayaknya. Dia ginilah. Ni dalam kitab-kitab lah. Ni saya biasa sebut dah. Kita ni cuba ingatlah surah Al-Hadid ayat yang keempat. Ni saya biasa sebut dah. Surah Hadid ayat keempat. Di awal ayatnya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Di awal. Di hujung ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ada ni. Surah Al-Hadid yang keempat, di awalnya Allah Ta'ala istiwa atas arah. Summa stawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala istiwa atas arah. Istiwa makna tertinggi. Tertinggi bukan tempat, tapi tertinggi maqam kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istiwa atas arah.
Di hujung ayat, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan ia, ya Allah, bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau nak pakai zahir, Tuhan istiwa atas arah, Tuhan duduk atas arah. Ni. Lepas tu Allah bersama dengan kamu. Kalau pakai zahir, Tuhan duduk di bumi bersama dengan kamu. Tak tandakuk dia panggil ayat tu, tak berlawang. Ada ni. Di awal ayat istiwa alal arsh, di hujung ayat Allah bersama dengan kamu. Kalau pakai zahir, bersama dengan mana apa? Kamu duduk di mana? Kamu duduk di bumi bukan? Jadi Allah duduk di bumi ya. Jadi berlawang ayat tu mustahil. Dah jalan salah, istiwa atas arah, berpegang. Istiwa atas arah. Allah bersama, berpegang, Allah bersama. Apa makna? Serah makna kepada Allah. Habis cerita. Dah gitu je lah. Jangan khalah istiwa alal arsh, Allah memerintah arah, memiliki arah. Allah bersama, dengan mana Allah mengetahui, dengan mana Allah menolong. Ni. Ini jalanan khalaf. Ni kena palsi molek lah. Akidah kitanya simple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan. Bagi sekalian perkara. Alam sekalian perkara, Allah Tuan. Maknanya sekalian perkara ni adalah marbub kepada Allah, yang direntahi, yang dimiliki, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marbub Allah ni alam termasuk arash. Arash adalah milik Allah, penguasaan Allah, bukan tempat bagi Allah. Sebab apa? Allah ni Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam. Fatihah kita tu kan. Ayat yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, wa huwa Rabbul Arshil Azim. Tu. Allah Ta'ala Rabb bagi arah yang agung. Allah Ta'ala Zul Arshil Majid. Allah Ta'ala mempunyai arah yang tinggi kemuliaannya. Jadi Allah Ta'ala Rabb bagi arah yang agung. Arash ni marbub kepada Allah. Allah Rabb, Allah Tuan. Bukan arah ni tempat bagi Allah. Jadi akidah kitanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi segala-gala perkara. Segala-gala perkara adalah pemilikan Allah, penguasaan Allah. Alam termasuk arash. Arash adalah di bawah pemilikan, penguasaan Allah, bukan tempat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, alam makhluk arah termasuk adalah di bawah pemilikan, penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Dan ia Allah Rabb, Tuan bagi arah yang agung. Jadi arah ni adalah di bawah pemilikan, penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita kejap, walam yakullahu kufuwan ahad. Akidah kita kejap, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tu. Sifat 20 kau. Akidah kita kejap, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan dengan makna tidak serupa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Tidak serupa pada zat, tidak serupa pada sifat, dan tidak serupa pada perbuatan. Sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Dan qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.